ayat-ayat Quran. Ya, alhamdulillah kita dapat lagi bertemu beramai-ramai macam ni walaupun di alam maya. Kita tetap bersyukur kehadrat Allah SWT kerana telah terpilih. Kerana telah terpilih dalam program Tafakur Fiddin dan masih kuat lagi dan masih ceria lagi untuk kita mentalaah seterusnya. Semoga Allah beri kita kekuatan untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, kitab yang kita sayangi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Kita teruskan amalan ini sampai Allah panggil kita untuk kekal di sisinya insya-Allah. Okey, kita mulakan dengan Al-Fatihah untuk kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya dan semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khusus untuk ibu-ibu dan ayah-ayah kita sama ada yang ada ataupun yang telah tiada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, siapa giliran baca doa pada pagi ini? Ani. Okey, Ani. Okey, Ani, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuat ni, kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaba'a hadahu ila yaumiddin. Allahumma azim ra'batan fil Qur'an waj'alhu nuran illa basarina wa shifa'an li sudurina wazid apa saja wazid bajli humumina. Allahumma ziyyi bihi alsinatana wa jamil bihi wujuhana wa quwwi bihi ajsadana wa sakil bihi mizanana warzuqna haqqan tilawati wa kuwina ala ta'anika ana al-lail wa atrafan nahar wahsurna ma'an nabiyyi wa ilaihi al-akhyar walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah penguasa sekian alam. Selawat dan salam atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya dan sahabat-sahabat baginda serta yang mengikut petunjuk hingga hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, rasakanlah minat kami sepenuhnya kepada Al-Quran dan jadilah ia sebagai cahaya bagi penglihatan kami dan penawar bagi kami dan pengubah keresahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah dengannya lidah kami, cerikanlah dengan wajah kami, kuatkanlah dengannya tubuh kami, beratkanlah dengannya timbangan kami, dan anugerahkanlah kami bacaan yang paling sempurna, dan keluarkanlah kami untuk sentiasa melakukan ketaatan kepadamu, serta kumpulkanlah kami bersama para Nabi, keluarganya yang terpilih, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu saja. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita selesai membaca doa. So sekarang kita
mula dengan pelajaran kita, sambung pelajaran kita yang dari minggu lepas, insya-Allah. Minggu lepas kita muka surat berapa? 120 ya? Betul, 120. Mak buat. 120. Minggu ni 124 lah. Okey. 124. Okey. 1, 2, 3, Asli 1, 2, yang 4. berlaku ketika wasal. Mat asli yang berlaku ketika wasal, mat silah dan sughra. Okey, alhamdulillah. Okey, nak habis dah ya? Okey, alhamdulillah. Hari ini kita mulakan ulang kaji kita dengan mat asli yang berlaku ketika wasal dan mat silah sughra. Mat silah sughra. Okey, mat silah sughra adalah digolongkan dalam mat asli, di mana ia adalah mat asli yang berlaku ketika wasal. Ketika wasal ya. Menyambung bacaan. Pengertiannya apakah yang diartikan dengan mat silah ini? Perkataan silah dari segi bahasa maksudnya sambung. Ya. Sughra pula bermaksud kecil. Saghir ya, bermula pada perkataan saghir, saghra. Dari segi istilah pula ia bermaksud mat yang berlaku pada huruf hak dhamir. Hak dhamir saja ya. Kategori dia hak dhamir, kalau barisnya atas tu maknanya baris atas baris bawah, baris depan dia jadi mat asli lah kategori dia. Atau mat atau ha kinayah. Ya. Dia maksud dia sama ya, sinonim dia hak dhamir ataupun hak kinayah ya. Tak sekala terletak di antara dua huruf yang berbaris dan tiada huruf hamzah selepasnya. Okey ya. Kalau ada huruf hamzah dia jadi mat silah tawilah. Ya. Ini yang tak ada huruf hamzah qata' di selepasnya. Hak dhamir ialah ganti nama, maksudnya bahasa Melayu dia ganti nama, atau juga disebut sebagai hak kinayah, iaitu gelaran. Ialah hak simpul yang digunakan dalam tata bahasa Arab untuk menunjukkan ganti nama diri ketiga yang memberi maknanya, serta merujuk kepada sesuatu yang muzakkar ya, atau maskulin, lelaki, seperti lahu, baginya seorang lelaki maksud dia, atau bihi, dengannya seorang lelaki. Ya. Jadi itu dia belajar bahasa Arab pula kita ya. Okey, contoh-contohnya apa dia contoh dia? Hak simpul yang boleh dipanjangkan itu mestilah terletak di antara dua huruf yang berbaris dan tidak diwakafkan, seperti contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Okey. Wala mauludun lahu biwaladih. Lahu tu ya, lahu dua harakat bacaannya. Itulah yang dipanggilkan hak dhamir ya. Itulah yang dihukumkan dengan mat silah qasirah. Okey ya, dah kenal dah, kita dah kenal dah. Ini nak ulang kaji ya. Bagi yang baru nak belajar kira pelajaran barulah. Bagi orang yang dah lama macam Ani, Noni ya. Datin Puteri ni semua dah orang hebat-hebat dah. Jadi ulang kaji lah namanya. Ya. Okey, alhamdulillah. Kita sama-sama, tak apa. Ulang kaji pun tak apa, bagi ingat ya. Okey. Dan seperti surah Al-Ansyiqaq ayat 15, bala inna rabbahu kana bihi basira. Itu juga ya. Bahu bihi, itu juga mat silah qasirah, dibaca dengan kadar dua harakat. Kita berarti ya. Bihi tu pun sama ya? Bihi itu sama. Ya, janji dalam selepas dia tidak ada huruf hamzah qata'. Kalau ada hamzah qata' dia akan jadi tawilah, panjang. Dia jadi masuk dalam kategori mat jaiz munfasil. Dibaca 4 atau 5 harakat. Kita nampak kan hak dhamir bertemu dengan hamzah qata', maka kita kena baca panjang 4 atau 5 harakat. Dia masuk dalam kategori mat jaiz munfasil lah. Ya. Tapi nama hukum dia mat silah tawilah.
Yang kita baca pagi ni mat silah qasirah. Okey. Hak simpul pada perkataan lahu biwaladihi rabbahu bihi. Ini ya. Terletak di antara dua huruf yang berbaris, iaitu huruf sebelum hak simpul berbaris dan selepas hak simpul itu juga berbaris. Oleh itu hak simpul itu dibaca panjang dengan kadar 2 harakat. Ya. Jika disambung bacaan wasal padanya. Ya. Kalau kita waqaf, tidak kita bunyikan harakat dia. Contohnya bala inna rabbah. Gitu je. Kalau kita waqaf, ya. Dia dibaca mat silah qasirah itu ketika wasal. Kalau waqaf tidak bunyi. Kita matikan huruf hak dhamir itu, ya. Okey. Tetapi dah saya terang ya, seperti waqaf ni biwaladih, kalau wasal biwaladihi, gitu ya. Tapi kalau kita waqaf jadi biwaladih. Serupa juga dengan yang lain, rabbah, rabbahu jadi rabbah, bihi jadi bih, ya. Lahu jadi lah sekiranya waqaf. Ya, okey. Faham tak? Siti faham, Siti Salbia? Faham Ustazah. Alhamdulillah. Kalau tak faham tanya ya, kalau dalam hati rasa macam was-was. Faham tapi rasa tak jelas. Misalnya, jadi tolong tanya, kita boleh kongsi-kongsikan. Kawan-kawan kita pun boleh terangkan ya untuk menambahkan kefahaman ya. Datin Puteri pun boleh, Juma boleh, Noni boleh, Ani pun boleh, kita tolong sama-sama ya. InsyaAllah, insyaAllah. Supaya kita dapat, ya. Ustazah, macam mana kalau kita nak terangkan dengan orang, Ustazah? Nak yang apalah cakap mulut je lah, nak terangkan. Kalau orang tanya apa yang dikatakan tu yang kita belajar sekarang ni? Maksilah qasirah. Okey. Macam mana nak terang ya? Apakah yang dipanggil maksilah qasirah itu? Maksilah qasirah itu kepada khusus kepada huruf hijaiyah hak dhamir sahaja. Hak dhamir sahaja. Ya. Hak dhamir apabila huruf mat bertemu dengan Ustazah. Apa pula huruf mat pula? Mat asli. Apabila hak dhamir bertemu dengan huruf mat. Apabila hak dhamir bertemu dengan huruf mat yang mat yang dia tulis kecil. Dia tulis kecil. Alif apa ni, alif tak dia. Ya dia kepala ya, dan waw dia pun waw kecil je. Tu dia ya. Sebiasanya lepas hak dhamir, kalau dia hukum saghirah, dia mesti waw dia kecil, ya dia pun kecil je. Ya. Saghir nama lagi saghirah. Ya. Mat silah qasirah. Jadi dia kena panjang. Maknanya hak dhamir bertemu dengan huruf mat, beritahu gitu je. Hak dhamir bertemu dengan huruf mat. Kalau ditanya apa dia hak dhamir itu? Hak dhamir tu hak simpul lah. Tapi dia di hujung-hujung kalimah yang memaksudkan dia orang yang ketiga. Nya kan tadi dia beritahu orang yang ketiga, lahu, hi, ya. Lahu, ya. Kat sini kita baca maksilah sugra. Sugra tu qasirah lah. Oh, dia sama dengan maksilah qasirah. Tadi kan saya dah baca, awak tak dengar ya? Saya tapi tangkap. Tak apa, boleh bincang. Yang mana qasirahnya? Maksilah sugra. Saya nak bagi yang kita lazim sebut ya. Saya cari kat dalam ni sama dengan maksilah qasirah tak jumpa. Sugra, dan boleh juga dipanggil hak dhamir, sinonim dia ialah hak kinayah. Ingat ya. Hak dhamir sinonim dia hak kinayah. Kadang-kadang saya nak sebut hak kinayah tu hak dhamir lah. Hak dhamir itu hak kinayah lah. Maksilah qasirah sama juga dengan maksilah sugra. Sugra tu kan daripada perkataan sugra
datanglah saghirah. Sughra tu muzakkar. Saghirah itu muannas. Kan? Maksilah qasirah. Hmm. Qasirah ke Kasirah tu kasirah? pendek lah. Kasirah ke Qaf. qasir? Qasirah. Qasirah. Kasar. Adalah ha ujungnya. Tak marbutah. Qasirah. Itu jadi muannas. Ah. Qasirah muannas, sughra muzakkar. Okey. Hmm. Jadi dia sama. Jadi maknanya ada dua perkataan sama, iaitu maksilah saghirah dengan maksilah qasirah, maksilah sughra dan maksilah qasirah, lagi satu hak dhamir dengan hak kinayah. Ingat. Tadi Ya. saya cakap maksilah sughra tu muzakkar. Maksilah qasirah muannas. Ya. Okey, faham dah. Salah satu sebut pun tak apa, no problem. Nak sebut dua-dua pun bagus supaya ingat. Ya. Okey, boleh faham ya? Mana datangnya hak dhamir ini? Hak simpul yang kita belajar itulah hak simpul dalam huruf hijaiyah itulah, bukan hak pedas. Hak simpul, ya. Yang duduk dekat halqi, hak dengan hamzah duduk dekat-dekat. Itu hak itu, ya. Bila dijadikan kalimah dia berbentuk, kalau di hujung kalimah dia akan berbentuk berbentuk kepala kuda lah. Dia bentuk-bentuk ha dalam Quran pun banyak rupa dia, ya. Nanti saya tunjukkan. Nanti saya tunjuk ha yang bentuk-bentuk ha dalam Quran. Ada berapa siapa yang ingat? Ada ha simpul. Okey, ha simpul. Lagi? Lepas tu yang Ustazah kata ha bentuk kuda. Itulah. Kan banyak bentuk dia kan? Jadi bentuk-bentuk ha ya. Ini yang saya ingat je lah. Nanti yang tak ingat. Ada banyak, bukannya 4 je. Yang ni saya tulis 4 je. Itu lagi apa? Okey, yang saya nampak ini je lah. Okey, nampak tak? Ni. Nampak? Nampak? Nampak. Bentuk-bentuk ha. Ada lagi bukan 4 je. Rasa saya entah 6, 7 gitu. Ini yang saya teringat kejap ni pasal takut lambat. Ini bentuk-bentuk ha dalam Quran. Yang ini selalunya yang ini. Yang ini yang selalu ada itu. Alamak, tak tahu nak tunjuk. Boleh dah Ustazah. Nampak sangat. Faham dah kan? Terang dah terang tu. Yang ini, yang ujung ni, yang selalunya dijadikan hukum yang kita tahu tu. Nampak yang saya tanda waw kecil, tanda ya kecil tu nampak? Nampak. Hak dhamir bertemu dengan waw, hak dhamir bertemu dengan ya. Hu, hi, macam tu. Jadi bunyi dia, itulah dia panggil apa hukumnya? Maksilah qasirah ataupun maksilah sughra. Ya. Ha yang semua ni, ha yang semua ada pattern ni, ini adalah hak simpul. Itu dia. Ya. Okey. Boleh ingat? Okey, insya-Allah ya, insya-Allah. Jadi inilah tulisan-tulisan dalam Al-Quran, bentuk-bentuk ha dalam Quran. Ada lagi ya, nanti kalau teringat saya beritahu. Okey, insya-Allah ya. Jadi itulah. Jadi kita kenal, bila kita kenal bentuk-bentuk huruf hijaiyah tu, rasa mudah lah, lebih dekat lagi persahabatan kita dengan huruf-huruf hijaiyah ni. Ya. Nanti kalau jumpa dekat lain kita tak tahu huruf apa ni, tak tahu kan. Jadi sekarang kita dah kenal insya-Allah. Yang sebenarnya ini ada peringkat asal ya. Dulu masa kelas awal lah, kelas bawah, saya kenalkan huruf-huruf yang berbentuk dalam Quran. Semua bentuk lah. Huruf alif macam mana, alif kecil, alif besar, semua. Alif yang pada lam. Setengah orang tak tahu lam tu ada alif tu, dia tak tahu itu alif. Ya. Jadi kita kenalkan alif ni duduk dia merata-rata. Tapi alif ni tidak ada tanda baris. Ya. Alif tidak ada tanda baris. Huruf-huruf yang tidak ada tanda baris ialah alif. Ya. Okey, jadi kita kenal itu masa peringkat awal ya. Ini sekarang kita dah jadi ustazah dah semua. Rupanya alif ha belum kenal lagi. Ya. Insya-Allah. Okey. Okey, kita terus. Kenal Ustazah, tapi dia taklah macam detail macam ni. Kita kenal tu yang ringan-ringan aja. Okey, tak apa. Yang mana kita boleh detailkan, kita detail yang saya teringat. Yang mana yang terlepas tu insya-Allah bila tanya akan kembali ingatlah. Ya. Okey, insya-Allah.
Itulah saya kata kalau terasa teringat je nak tanya-tanya, jangan malu-malu. Kalau saya tak tahu pun saya bolehlah tanya kawan-kawan saya ya, insya-Allah ya. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, dia khususkan hak simpul yang terletak di antara dua huruf yang berbaris saja. Memandangkan terdapat juga hak simpul yang terletak di antara salah satu saja yang berbaris atau kedua-duanya tidak berbaris. Seperti tengok sebelum hak simpul tidak berbaris, tengok pada ayat tu, tengok buku masing-masing ya. Qul qitalun fihi kabirun. Mana dia ha dia? Ada pun. Fihi kabirun. Betul, mukhlishan lahuddin. Maknanya tidak ada tanda waw kecil, tidak tanda ya kecil, tak ada kan? Menandakan tidak panjang lah. Kalau tak ada tanda maka bacaannya tidak panjang ya. Okey, tidak silah lah. Okey, sebelum hak simpul tidak berbaris dan maksud dia berbaris tu maknanya tak ada tanda waw kecil dan tak ada tanda ya kan. Nampak clear je kan? Dia terus je ha di bawahi ya. Ha tanda baris bawahi je. Tanda waw kecil tak ada. Dan selepas hak simpul tidak berbaris. Contohnya mukhlishan lahuddin. Jadi kita tak baca lahu tak ya. Kita terus sambung kepada huruf dal yang bersabdu di situ. Jadi lahuddin. Ya. Ini tidaklah diberi hukum maksilah ya, bukan ya. Sebelum dan selepas hak simpul tidak berbaris, lagi satu contoh bikalimatim min husmuhu. Ya. Min husmuhu itu juga tidak dipanggil maksilah ya. Hak simpul pada contoh-contoh di atas diapit oleh huruf lain yang tidak berbaris, yakni sukun sebelumnya, sukun selepasnya atau sukun kedua-duanya, maka hak simpul dalam keadaan begini tidak boleh dipanjangkan, bahkan mesti dibaca pendek sahaja ya. Dikhususkan tiada huruf hamzah selepas hak simpul itu adalah kerana jika terdapat huruf hamzah maka kadar bacaannya bukan lagi dua harakat seperti mad asli. Perkara ini akan dijelaskan dalam pelajaran mad far'i insya-Allah. Ni yang akan datang ni lah. Lepas habis-habis ni kita masuk dalam mad far'i pula. Selepas mad asli masuk mad far'i ya. Yang bercabang-cabang itu far'i itu maknanya mad cabang ya. Okey, macam mana tanda kita nak mengenal? Okey, 4.3. Banyak ke sikit lagi? Sikit je boleh habis ya. Bagi huruf hak simpul yang dibaca dua harakat itu pasti terdapat padanya tanda waw kecil selepas hak yang berbaris dhammah atau yang kecil bagi eko ya selepas hak yang berbaris kasrah seperti yang terdapat seperti yang dapat diperhatikan pada contoh-contoh kalimah sebelum ini ya. Kenapa dinamakan begini? Kenapa dinamakan maksilah sughra? Okey, dinamakan maksilah sughra kerana perkataan silah bermaksud sambung, kerana perkataan itu dipanjangkan bacaannya dengan waw atau ya pada ketika wasal. Tetapi dibaca sukun ketika waqaf. Kalau waqaf kita sukunkan huruf ujung tu ya. Okey, hak simpul itu. Mad ini juga dikenali sebagai mad silah qasirah. Seperti yang saya dah sebut awal ya. Buku ni sebut ujung. Jadi maknanya mad silah qasirah dengan mad silah sughra sama nama. Nama yang sama ya. Okey, penamaan mad ini sebagai mad silah sughra atau mad silah qasirah tidak ditemui dalam kitab-kitab induk ilmu tajwid. Penamaan ini dibuat oleh ulama-ulama terkemudian untuk membezakan daripada mad asli. Tetapi pada hakikatnya ia adalah sebahagian dari mad asli itu sendiri. Itu sebab kalau kita belajar awal dulu, belajar peringkat asas, setiap huruf hijaiyah bertemu dengan huruf mad. Huruf mad kita dah kenal dah kan, alif waw ya.
bertemu dengan huruf mat akan mengeluarkan hukum mat asli kecuali pada huruf hamzah dan pada huruf ha dhamir. Inilah dia kita dapat dalam ni. Ya tak ya. Bila kita ingat yang kelas asas dulu, kita mesti faham dengan yakin bila kita belajar pada muka surat ini, insya-Allah ya. Jadi oleh kerana itu apa dia hak dhamir itu? Hak dhamir bertemu dengan mat. Dia temu dengan mat yang itu je. Yang apa nama ya dengan waw je. Ya. Dan kalau kalau hamzah bertemu dengan alif waw ya, dia akan menjadikan hukum mat badal. Tu dia. Jadi dua ni je yang beza. Yang lain semuanya hukumnya mat asli. Tapi kategorinya mat badal ke mat asli ke mat qasirah ke kategori mat asli. Ya, kalau saghirah lah. Saghirah ataupun surah kategori mat asli. Ya. Okey, boleh faham? Insya-Allah ya, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Yang baru ialah Siti Salbiah seorang je kan? Yang lain semua orang lama kan? Ataupun yang tak pernah belajar tajwid? Tak ada, semua ada belajar kan? Kat mana-mana ya? Insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Okey, pengecualian. Pengecualian. Terdapat dua tempat di dalam Al-Quran yang dikecualikan daripada syarat hak simpul yang telah disebutkan di atas tadi. Apa nama tempat tu ya? Hak simpul pada ayat 69 surah Al-Furqan. Fihi muhana. Tu. Fihi muhana. Ni. Apa dia? Dalam surah Al-Furqan ayat 69. Hak simpul pada ayat ini tidak terletak di antara dua berbaris kerana sebelum hak simpul itu didapati sukun, tetapi ia tetap dibaca panjang dua harakat dan dikira sebagai mat silah surah di sisi riwayat Hafs an Asim. Ya. Tanda ya kecil juga terdapat selepas hak simpul dalam ayat ini. Hak simpul pada ayat 7 surah Az-Zumar, yardhahu lakum. Yardhahu lakum ya. Hak simpul bagi ayat ini tidak pula dibaca panjang walaupun terletak di antara dua huruf yang berbaris dan tidak dibaca dengan mat silah surah. Seperti mana awal tadi kita kata huruf sebelum berbaris, huruf selepas berbaris kita kena baca mat silah saghirah, tapi dikecualikan kepada dua kalimah ini ya, yang dalam dua surah, iaitu satu dalam Furqan, satu dalam Az-Zumar. Dikecualikan. Hak simpul bagi ayat ini tidak dibaca panjang ya. Okey, sebenarnya bagi perkataan yardhahu dari segi ilmu tata bahasa Arab berasal daripada yardhahu. Dha-nya panjang. Dha-nya yang panjang ya. Yang terdapat alif antara dha dengan ha, tetapi Imam Hafs memilih untuk tidak membaca mat pada perkataan ini. Maka kerana itulah hak di sini tidak dikira mat silah. Itu dia sebab-sebab. Sebab dia qiraat lah ya, qiraat Hafs an Asim ya. Tidak membaca panjang pada kalimah itu. Jadi tak ada susah kita nak ingat. Dua je dalam Quran yang terkecuali tidak dibaca panjang. Ya. Jadi oleh kerana kita dah faham, insya-Allah kita boleh ingat dan kita boleh jawab. Okey, alhamdulillah. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, cukup setakat itu kita mulakan dengan baca Al-Quran ya. Dah 9.30. Okey. Okey, boleh? Boleh kawan-kawan ada nak tanya, boleh tanya. InsyaAllah kita boleh sama-sama. Yang ni sampai di sini akhirnya baca mata ini. Ini lain. 127? Sampai di sini berakhir. Oh, yang sebelah tu, yang sebelah tu. Ini Okey. lain ya? Sampai di sini berakhirlah perbincangan mat tabi'i. Akhir maknanya habislah mat tabi'i, kita masuk pula mat far'i, maksudnya itulah. Okey. Sampai di sini saja untuk kita berbincang dengan mat tabi'i dan mat asli.
perbincangan ini akan diikuti dengan perbincangan tentang mat far'i pula. Maka di bawah ini disertakan gambar rajah keadaan mat asli secara ringkas. Ini dia punya itulah. Diikuti dengan latihan teori dan amali bagi mat asli. Okey. Kita tengoklah keadaan mat asli. 2 harakat. Lepas tu ke bawah dia, pertama ketika wasal dan waqaf. Yang kita dah belajar selama hari ni lah. Yang mat asli dari mula tu. Daripada 100 berapa tu. Kan? Ketika wasal dan waqaf nuhiha. Ya, mat asli kalimi. Mengikut. Mat asli tengah ada pangkal, nu, tengah-tengah hi, ujung kalimah ha. Dua-duanya jadi mat asli. Kalau ha tu ketika waqaf mat asli lah. Ketika dia sambung dia jadi mat jaiz munfasil ya. Nuhiha. Okey. Dan yang keduanya mat asli pada awal surah, iaitu seperti Toha, Yasin, ya. Okey. Itu adalah mat asli harfi ya. Hayun tahur, hurufnya ialah ha ya toha ro. Contohnya toha ya. Itu mat asli pada awal surah. Okey, mat asli ketika waqaf. Seperti mat iwad ya. Hukum mat iwad tu bila kita waqaf jadi mat asli. Mat asli ketika waqaf contohnya mat iwad iaitu aliman hakima. Ya, kita tak bacalah aliman hakiman, tak ya, kita baca waqaf dekat dia, jadilah dia kategori mat asli. Dan yang keempat mat asli ketika wasal. Mat silah sughra yang kita baru belajar kejap ni. Inna rabbahu kana bihi basira. Ya. Bahu tu pun mat silah sughra dan bihi juga mat silah sughra ataupun mat silah qasirah. Ya, kita ada 2 nama. Hak dhamir itu satu hak dhamir, satu hak kinayah. Dua-dua nama itu adalah sama. Yang mana nak sebut buat ikutlah. Nak sebut hak kinayah pun boleh, nak sebut hak dhamir pun boleh. Begitu juga hukumnya. Nak sebut mat silah qasirah boleh, nak sebut mat silah sughra pun boleh. Okey? Boleh faham? Faham. Okey, alhamdulillah. Insya-Allah minggu depan kita masuk ke dalam pelajaran baru iaitu mat far'i. Okey, kita tengok latihan di situ. Latihan. Berikut adalah ayat 1 hingga 16 surah Toha. Baca ayat ini kemudian keluarkan sebanyak mungkin hukum-hukum mat asli yang telah anda pelajari dengan mengisikan ke dalam petak yang telah disediakan. Okey, saya tak payah buat soalan, jawab je soalan ni, okey? Mat asli kalimi, mat asli harfi, mat iwad dan mat silah sughra. Tengok. Jadi baca dalam tu, jawablah dalam kotak ni. Tak payah nak buat-buat dah. Ya. Yang kedua, berdasarkan apa yang telah anda pelajari, tandakan jawapan yang betul bagi hukum-hukum mat dalam jadual di bawah ini, kemudian berikan contoh dari Al-Quran bagi mat tersebut lain dari yang terdapat dalam buku ini. Okey, beri contoh dia. Okey, nama mat. Okey, mat asli kalimi. Bahagian mat asli far'i. Asli ke atau far'i ke? Kita tandalah yang mana. Keadaan berlaku wasal waqaf. Kadar harkat 246. Kalau kita buat contoh yang mana satu? Kita ketiklah. Okey ya. Okey, alhamdulillah. Boleh faham? Faham. InsyaAllah. Faham. Bila kita rajin nak buat latihan tu jadi fahamlah insya-Allah. InsyaAllah Ustazah. Hari ni berapa bulan? 20 berapa? 26. Okey. Dapat Fidin. Okey. Okey, alhamdulillah kita selesailah apa namanya? Selesai tajwidnya. Okey, sekarang kita bagi bacaan. Bacaan yang terakhir ialah 376. So hari ini kita start 377 ya.
378. Oh, 378. Okey. Ya. Ustazah baca 377. Okey. Saya lupa. Okey. 377. Okey. Okey, alhamdulillah. Hari ni 26 ya. Date hari ni 26 hari bulan 8 21. Nombornya 378 ni hari ni ya, 378. 378. Okey, siapa nak baca dulu silakan. Siapa nak baca dulu silakan. Saya bacalah Ustazah. Boleh, bacalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fanzur kaifa kana 'aqibul mufsidin. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Lagi Zah. Semuka lah, satu muka. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به بما به وجئتك من سبأ بنبأ يقين.
Sadaqallahul Alhamdulillah. azim. Ustazah nak tanya yang ahad tu tekan ta dia tak? Ahad tu. Kita buat bunyi Dengan ta. ahad tu, ya. Kita masukkan dalam Tak tu, payah tekan dalam ta. Ta depan tu. Ahad tu. Tapi jaga isi lak tu. Okey. 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 Ahad tu. Okey, terima kasih Ustazah. Sama. Okey, terus siapa nak baca lagi? Noni. Okey, Noni baca. Saya tengok nama situ ada. Noni nak baca? Tak ada. Kalau Noni tak ada, Ani lah. Ada. Ada. Okay. Nah, Okey, Noni baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyaymi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Alla yasjudu lillahi allazi yukhrijul khab'a fas samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfun wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Subhanallah. Qala sananduru asadaqta am kunta Asadaqata. Qalqalah dia. Asadaqata am. Qala asanduru asada. Mana asan pula? Qala sananzuru asadaqata am kunta minal kadhibin. Pelan-pelan. Qala sananduru asadaqta am kunta minal kazibin. Izhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihi. Bi panjang. Izhab bi kitabi hadza. Izhab bi kitabi hadza. Bi dua harakat. Izhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim summa tawalla anhum fandur madza yarji'un. Qalat ya ayyuhal mala'ul inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qalat ya ayyuhal mala'ul aftuni fi amri. Ini ulang. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri.
ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wa amru ilaiki fanduri wal amru ilaik wal amru ilaiki fanduri mada ta'murin. Qalat innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanatiratun bima yarji'ul mursalun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah. Ustazah Ani. Okey Ani. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun irji ilaihim falana'tiyannahum bijunudilla qabla lahum biha walankhrijannahum minha azillah wahum saghirun. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritum minal jinni ana atika bih qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Qala allazi indahu ilmun minal kitabi ana atika bih qabla an yartadda ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran indah qala hadza min fadli rabbi liyabluuni ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Qala nakiru laha arsyaha nanzur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Falamma ja'at qila ahakaza arsyuk qalat ka'annahu huwa wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Qila laha udkhulil sarha falamma ra'athu hisabah
falamma ra'athu hisabathu lujat macam mana Ustazah? Falamma ra'athu sabithu lujatan. Apa sabit tu? Hasibathu. Hasibat uluj. Lujjatan. Hasibathu lujatan wa kashaf Wa kashafat an saqaiha. wa kashafat an saqaiha qala innahu sarhum mumarradun min qawarir qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimanu lillahi rabbil alamin. Okay, alhamdulillah. Okey, seterusnya Siti Salbiah. Muka surat 381. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila Samud akhahum Salihah. Ulang sekali lagi Ustazah. Walaqad arsalna. Cuba semula, ulang. Walaqad Okey. arsalna. Berhenti dekat Allah. Walaqad arsalna ila Samud akhahum Salihan Ani'budullaha fa idza hum fariqan yakhtafimun. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ah. Lagi salah silap. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Qala ta'irukum indallah. Bal antum qaumun tuftanun. Betul ke saya baca? Okey, baca. Wa kana fil madinati Fil madi. Lam tu bunyikan. Wa kana fil madi. Kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Okey. Qalu taqasamu billahi lanubayyinan. Salah lagi. Qalu taqasamu billahi lanubayyinan tannahu. Sekali ya. Lanubayyitannahu. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu summa lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlik.
ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Fanzur kaifa kana akibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Fatilka bayutuhum Fatilka buyutuhum khawiyatan. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Inna fi zalika la ayatan liqaumin ya'lamun. Wa anjayna allazina amanu wa kanu yattaqun. Walutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. A'innakum lata'tunar rijal. A'innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa' bal antum qaumun tajhalun. Sadaqallah. Alhamdulillah. Okey. Datin Putri 382. Mute ke? Datin Putri. Okey, silakan baca 382. Muka surat 382. Tak dengar? Tak dengar Datin. Tak dengar? Dah baca ke belum? Datin Putri? Tak ada agaknya Ustazah. Tapi dia dah unmute tu. Tak ada. Habis nak check dia kat mana saya pun tak tahu. Bagi orang lain baca dululah. Okey. Kita balik kat dia. Ruhaidah Ustazah. Okey Ruhaidah. Pasal tak nak tengok nama kau pun tak tahu kat mana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى. Wassalamun. Tertinggal wa.
Kulil hamdulillahi salamun ala ibadihi allazina astafa. Masih tinggal. Allahu khairum amma yusyrikun. Amman khalaqas samawati wal ardi wa anzala Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة Ulang. Ma kana lakum an tumbitu. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم حلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله amma yusyrikun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Okey, siapa lagi? Latifah Majid. Okey, Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabda'ul khalqa Mana? Amman yabda'ul. Amman yabda'ul khalqa thumma ya'iduhu Summa yu'iduhu wa man yarzuqukum minas samai wal ard ilahum ma'allah Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah ma yash'uruna ayyanu yub'atsun balid daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkim minha bal hum minha amun
وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد عهدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. Okey, Alhamdulillah. Datin Putri dah okey? Datin Putri okey? Assalamualaikum Datin Putri. Okey tak? Tak okey lagi? Tak ada ya kau Ustaz dah. Ada dalam senarai ada ni ha. Tadi dia dah keluar kejap, lepas tu dia dah masuk balik. Datin Putri okey tak? Dengar tak saya cakap? Kita pula tak dengar dia cakap. Saya tak dengar Datin Putri cakap. Macam mana ya? Agaknya speaker dia Ada masalah telefon kot ya? Speaker dia kot. Assalamualaikum Datin Putri. Tapi dia dah buka tu. Dia dah buka mute tapi tak bunyi. Datin Putri, dengar tak suara saya? Suara kawan-kawan dengar tak? Siti Sarbiah panggil dia. Assalamualaikum. Datin Putri, saya rasa dia punya speaker ada masalah lah Ustazah. Ya ya. Kalau tak ada Syaibah lah Syaibah. Syaibah baca Syaibah. Okey, Assalamualaikum. Syaibah ada je. Waalaikumsalam Syaibah, okey. Ya saya. Siang kat Datin Putri tak boleh. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Saya pun telefon, saya punya pun masalah keluar masuk juga. Ya. Okey Syaibah. Syaibah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih wa huwal azizul alim. Wa tawakkal 'ala Allah. Innaka 'alal haqqil mubin. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallaw mudbirin. Wa ma anta bihadil umyi an dalalati.
وما أنت بهاد Kawan-kawan dengar tak dia الأمي baca? عن ضلالتهم Dengar Ustazah. Dengar saja jelas. إن تسمع Ustazah tak dengar ke? إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة ويوم نحشر من كل أمة قودا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتاه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. Sadaqallahul Azim. Okay, Alhamdulillah. Ada lagi? Tak ada lah. Datin Puteri je kan? Datin Puteri boleh tak? Saya tak nampak pula senarai dia. Tak tahu mana. Datin Puteri. Assalamualaikum Datin. Ada Datin Puteri? Datin Puteri dia dah unmute dah. Dia dah buka. Tapi dia tak berbunyi. Itulah tak dengar suara kan? Agaknya speaker. Sound speaker tu Datin Puteri. Ada masalah tu. Datin Puteri macam mana tak dengar suara? Tak apalah ya. Cuba cabut. Kalau tak boleh tu tak tahu nak kata apa lah. Cuba cabut earphone. Kesian tak? Cuba keluar masuk balik. Dia cuba keluar masuk Pakai balik. earphone ke? Saya tak tahu. Oh, apa ni Ustaz Wali kata cuba keluar masuk balik. Saya lagilah tak tahu. Tak dia nampak. Okey, tak apa, kita tengok. Siapa sementara dia boleh. Saya nak tanya Ustazah. Ya, kalau dia bersuara nanti Assalamualaikum kita jawablah. Okey, kita tengok lagi berapa minit lagi nak habis kan? Okey. Saya nak tanya sikit Ustazah. Tanya okey. Saya nak tanya pasal ayat Coca-Cola. Berapa? Tak, saya nak tanya pasal Coca-Cola Ustazah. Okey. Sebab okey, boleh. Bukan kat sini lah. Dengan kawan-kawan yang lain lah kan. Dia kadang-kadang baca Coca-Cola tu macam tercekik Ustazah. Tu nak tahu kalau Coca-Cola kita baca. Contohnya? Taklah, maksud saya ada beza tak Coca-Cola kita baca di tengah-tengah perkataan dengan di hujung perkataan. Ada beza tak? Ya, beza.
Ujung dengan pangkal beza lah. Apa pula? Ujung dengan Sama pula. tengah. Tengah perkataan dengan ujung perkataan. Lain. Ya. Ya, lain beza. Nanti saya tengok sekejap. Qalqalah. Qalqalah ya. Kalau tengah tu kita kena bunyikan laqad. Laqad. Gitu. Tengok pada ayat di sini ada tak? Yang kita baca sekejap ni tadi. Tengok pada ayat ni kita bagi contoh. Lam yalid wa lam yulad. Gitu. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Jadi kita kalau macam di tengah-tengah kalimah tu dia macam bersengaja aja. Ya, bersahaja aja sebutan dia. Tidaklah macam berdetuk sangat-sangat tu. Ya. Kalau di hujung tu barulah kita bunyikan lam yalid wa lam yulad. Gitu. Ya. Dia huruf qaf Ustazah. Terlalu qaf lah yang bunyi tercekik tu. Qaf. Contohnya kalau di hujung kalimah. Kalau qaf hujung di kalimah al-haqq. Contoh qul a'udzu birabbil falaq. Gitu. Tengok surah apa nama? Tengok surah Al-Alaq, tengok surah Falaq ya, Al-Falaq. Kalau ni kan, kalau di tengah-tengah muka surat 384 ayat yang atas tu. Inna rabbaka yaqdir. 384. Ustaz kalau tengah-tengah. Okey, 384 ya. Okey. 384 ayat berapa? Inna atas sekali, baris atas. Okey. Okey. Beginilah. Inna rabbaka yaqdi. Jangan yaqa. Yaqa tak betul. Yaqdi. Inna rabbaka yaqdi bainahum. Ya. Yaqa. Jangan ditekan sangat, jangan diletupkan sangat ya. Jangan baca macam ni. Yaqdi. Tak betul ya. Itu kita lantunkan sangat. Selalu itulah saya dengar orang baca, apa saya baca tercekik. Jangan tercekik. Kita kena santai saja. Ya. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih. Ya. Bihukmih. Lagu itulah. Okey. Macam mengalir lah. Okey, qalqalah. Apa dia? Dia macam mengalir lah Ustazah kan. Dia tak boleh. Ada lagi? Ya kok. Kalau kita nak belajar sebutan qalqalah. Ya qadi. Ya qadi. Ayat mana? 384 tadi? 384 tadi, okey. From Putri to everyone. Maaf speaker saya. Speaker dia ada masalah. Saya dengar apa yang Ustazah ajar. Okey, alhamdulillah. Tapi dia tak dapat baca. Kesian dia tak dapat. Dia dengar kita cakap apa-apa tapi dia okey, tak apa. Minggu depan. Contoh yang ayat apa nama 79 tu ya. Katalah kita nak waqaf dekat al-haq tu. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqq. Gitu kan lain pula sebab kita kena macam kita nak transit lah dekat qaf tu, lepas tu baru kita letupkan dia, baru kita lantunkan dia. Al-haqq gitu ya. Jangan al-haqq. Tak adalah qa. Al-haqq sebab dia ada sabdu kat situ. Kalau dia tak ada sabdu, katalah tak ada sabdu, kena bersahaja. Ya. Innaka 'alal haqq. Haqq. Terus je haqq. Tak ada transit. Ya. Okey. Alhamdulillah. Itu kalau di hujung ayat lah. Kalau di tengah-tengah ayat, kena bersahaja. Ya. Macam tadilah. Huruf qaf ni dengan huruf ta ni antara huruf-huruf yang bersifat kuat ya. Jadi kita kena jelas dan teranglah sifat kuat dia tu. Ya. Okey, alhamdulillah. Siti, okey Siti.
Faham Ustazah. Terima kasih Okey. Ustazah. Sama, alhamdulillah. Ada lagi? Ani okey? Ani? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juma okey Juma? InsyaAllah Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tak ada apa lagi Kalau tak ada apa lagi, kita agaknya ada ni sini pun dia tulis apa ni internet low. Tak tahulah. Kita tak boleh buat apa kan? Sempat baca tajwid. Ya? Tak sempat. Ada lagi? Apa dia Siti? Tak dengar. Bukan saya. Kak apa tak cakap? Kak Juma. Apa Juma? Tak sempat kita. Tak sempat duit ni Ustazah dah 10.30. Itulah yang sikit. Tanya Ustaz Wadi, boleh lebih tak? Lain kali kelas biar sampai pukul 11 kata. Oleh 10 minit lagi boleh tu. Boleh, Ustaz Ustaz. Maimin dengar. Boleh Ustaz Wadi. Okey. Allahu Akbar. Okey ya. Jadi tu kalau saya nak tengok inna rabbaka tu kita pastikan dia dengung ya, iaitu ada hukum wajib berunah di situ. Jadi kena baca dengan dengung. Macam mana nak baca dengung ni? Kita tentukan, kita pastikan dulu nun itu makhrajnya dekat mana. Makhrajnya ialah di hujung lidah. Bila di hujung lidah dia menyentuh langit keras ya, maknanya dekat pangkal gusi gigi hadapan ya. Jadi menyentuh situ ialah si makhraj nun. Apabila kita nak menyebutkan nun yang bersabdu, maka kita kena pastikan nun makhrajnya betul-betul di hujung lidah dan menyentuh kepada langit-langit keras, dan kita bunyikan bunyi nun sabdu itu sehingga dia sampai kepada rongga hidung. Yang dalam bahasa tajwidnya kata khayshum. Ya. Jadi biar sampai rongga hidung barulah kita menyebut huruf yang di hadapannya, selepasnya. Contoh baru sampai ke hidung inna ya. Gitu. Inna rabbaka ya. Jadi kalau dia belum sampai ke hidung, dia tak bunyi pun dengung tu. Jadi dia bunyi sekadar inna rabbaka. Mana sampai kat khayshum? Dia sampai dekat makhraj dia je lah, dekat langit-langit keras tu. Inna rabbaka. Jadi kita selalu terlepas pandang dengan wajib berunah ini. Sedangkan hukumnya wajib unah. Ya. Dan ra itu kena baca dengan tafkhim. Kenapa kena baca kena tafkhim? Sebab ra itu berbaris di atas ya. Dan sebelumnya pun baris di atas, selepas dia pun baris di atas. Jadi sebutannya hendaklah ditebalkan. Jadi dalam bahasa tajwidnya ditafkhimkan. Jadi macam mana? Inna rob. Jangan rab. Bila rab, jadilah dia nipis. Memanglah betul makhraj sifat ra itu istifal. Tak ada pun istinla. Tetapi dia boleh dibaca dengan tebal dan nipis dan dua-dua sekali. Dia ada 3 kategori membaca huruf ra ini ya. Bila dia ada tanda baris di atas bawah sebelum dia dan selepas dia huruf istinla, makanya kena baca dengan tebal. Okey. Tetapi kalau ra itu berbaris di hadapan, sebelumnya ada ya mat, maka dia kena baca dengan nipis. Walaupun dia berbaris di hadapan, tapi dia ada huruf mat sebelumnya iaitu ya, maka kena baris di bawah, maka kena baca dengan nipis ya. Okey, rabbaka ya qadi. Qaf yang mati di situ hukumnya ialah qalqalah surah, maka dia kena lantun sekadar tidak terlalu ditekan. Ya, sekadar lantunannya santai. Jadi jangan berhenti di situ. Kalau kita berhenti nak menjelaskan qalqalah, kita berhenti pula. Inna rabbaka yaqo. Kita berhenti gitu. Itu sambung pula di. Itu mendatangkan lagi satu hukum, iaitu hukum saktah. Maka tidak betul bacaan kita ya. Tidak tepat bacaan kita. Menambah hukum, menambah huruf, menambah baris,
itu termasuk dalam kategori lahnu jali. Jangan kita lakukan. Bila kita lakukan, maka berdosalah bacaan, berdosalah akibatnya. Jadi kita kena hati-hati dalam bacaan supaya bacaan kita tidak masuk dalam kategori lahnu jali. Hukum dalam bacaan ni ada dua, satu lahnu jali, satu lahnu khafi. Lahnu jali tu kesalahan yang jelas, kesalahan yang nyata. Maka lahnu khafi walaupun dia kesalahan yang tersembunyi tidak mendatangkan dosa selagi mana kita di dalam pembelajaran tu dia dimaafkan, tetapi janganlah ambil kesempatan kerana dia kesalahan yang tersembunyi tidak datangkan dosa, tak apa, bacalah, salah pun, tidak begitu, jangan diamalkan ya. Jadi walaupun dia tersembunyi tidak mendatangkan dosa, kita kena baca betul juga. Ya. Okey. Ya qadhi. Di itu dot ada baris bawah, lepas itu ada ya maksurah. Alif maksurah di situ ya. Alif maksurah, dia tak ada tanda baris, dia tak ada titik. Tapi oleh kerana dia baris di bawah, kena baca dua harakat pada huruf dot tu. Di, dua harakat mad asli ya. Okey, dan seterusnya bainahum. Bainahum. Ya mati di situ, oleh kerana sebelum ya mati itu ada ba yang bertanda baris di atas, maka dia ya lin, ya, harfun lin. Jadi kita kena baca dengan lembut sebab ya itu adalah lin. Jadi bila dia jadi lin, sebelum ya mati sebelumnya berbaris di atas, dia jadi ya lin. Ingat-ingat, bukan madlin. Tapi jangan kata madlin pula. Harfun lin ataupun ya lin ataupun huruf lin. Kenapa dia jadi lin? Kerana sebelumnya ada huruf hijaiyah yang berbaris atas. Ya. Jadi sebutannya baina. Ya. Baina. Hum. Hum pula mim mati bertemu dengan ba. Kena baca dengung. Kerana apa baca dengung? Mim mati bertemu dengan ba. Ya. Kerana dia hukum dia di situ ialah ikhfa syafawi. Inilah satu-satu huruf yang dihukumkan dengan ikhfa syafawi. Kenapa dia ikhfa syafawi? Kenapa tidak ikhfa hakiki? Kerana mim adalah huruf apa dia? Huruf bibir. Huruf bibir. Cakap Melayu huruf bibir. Ya. Jadi kategori dia ialah hukumnya ikhfa syafawi, kena baca dengan dengung. Macam mana nak baca dengung dia? Bainahum bihukmih. Ada para ulama Quran kata tutup mulut, tutup rapat bibir kita. Ada para ulama Quran kita kata renggang boleh masuk sehelai kertas. Tu dia. Ustazah, jadi ya. Ustazah, saya nak tanya, apa beza dia dengan hukum iklab kat sini? Hukum iklab. Hukum iklab ialah nun mati atau tanwin. Itu iklab. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Sama pula pertemuannya ya. Tapi bukan mim. Dia nun mati atau tanwin. Bertemu dengan ba. Maknanya dia ya. Baca sama tak? Baca dia sama tak? Sama lah. Tapi lebih kurang sama, tapi daripada dari segi pencerahannya berbeza ya, sebab dia nun mati dan tanwin maknanya tukar. Iqlab maknanya tukar. Ya. Apa makna iqlab? Tukar. Maknanya tukar bunyi. Pada tulisan tidak tukar, ada sebutan sahaja yang ditukar. Okey, jelas tak? Tulisan tak tukar, dia tetap macam gitu, nun mati atau tanwin. Tetapi ada di Resam Usmani dia tulis rupa tanwin itu fathah, kalau fathah lah, kalau domah lah, kalau kasrah lah. Dia ada partner dia ialah mim. Mim yang ada ekor. Selalu kalau baris dua kan, baris dua sama. Baris fathah dua sama, waw sama waw. Kan? Waw kecil sama waw kecil. Ya pula baris dua di bawah sama. Tetapi bagi hukum iqlab dia letak, kalau fathah dia letak satu garis fathah,
dan partner dia ialah mim yang ada ekor ke bawah. Ya, jangan silap pula kalau ekor pendek dia lain pula. Itu dah jatuh pada hukum waqaf. Yang iqlab ni mim dia adalah ekor ke bawah, panjang. Jadi itulah beza dia, ya. Beza dari segi tulisan dan beza dari segi sebutan juga. Sebutan dia dekat-dekat samalah sebab dia makna dia iqlab, makna dia tukar. Maknanya menukar bunyi nun itu kepada bunyi mim. Ya. Jadi kalau tidak dia tak boleh bunyi. Kalau kita tak tukar dia tak jadi bunyi dan tak jadi dengung. Okey. Okey, alhamdulillah bagus soalan kita kongsi dengan sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah. Itulah perbezaannya, antara perbezaannya. Okey, ada lagi? Saya habiskan sampai alim, ya. Bihukmi tadi yang kita baru belajar iaitu hak dhamir yang bertanda ya, ekor ya tu. Jadi kalau kita wasal jadi bihukmihi, dua harkat, ya. Kalau kita waqaf, kita matikan huruf hak dhamir itu. Tidaklah kita mati berbunyi bihukmihi, bukan, ya. Kita kena baca bihukmih ketika waqaf, ya. Dan wa huwallazi, alif lam itu ialah alif lam qamariyah. Kena baca dengan jelas, ya. Wa huwal. Ujung lidah kita kena transit dekat langit-langit keras ataupun di pangkal gusi hadapan. Wa huwal. Gitu. Ya, sebab dia makhraj dia di hujung lidah juga lam ra, iaitu wa huwal azizul. Aziz ni, zai ni adalah makhraj di tengah lidah, maka kita kena betul-betul sebut, jangan jadi zal, ya, jangan jadi benda lain. Jadi aziz dua harkat, iaitu dibaca dua harkat, hukumnya ialah mat asli. Dan kita masuk daripada zul pula, alif lam qamariyah juga, seperti mana yang saya terang tadi sebelum ini, al-aziz, apa itu al-alim, alif lam qamariyah. Dan kita waqaf mat arid disukun ketika waqaf. Ketika kita wasal, lam ya itu jadi mat asli, jadi kita sambung mim di depanmu kepada fatawakal, dia tidak jadi ma'arid sukun. Ma'arid sukun terjadi apabila kita mewakafkan kalimah itu. Ya. Okey, alhamdulillah setakat itu keterangan pada pagi ini, insya-Allah sama-sama kita mendapat keberkatan dan redha Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pentingnya, ya. Okey. Alhamdulillah, ada soalan? Ada kurang faham ke saya terlalu cepat? Tak, okey Ustazah. Okey, ya. Alhamdulillah. Sebab saya tahu semuanya dah hebat, ya. Tetapi cuma kadang-kadang adalah confuse kita. Kadang-kadang kita dengar orang cakap macam ni, orang baca macam ni, kita rasa nak tegur pun tak berani. Pencerahan belum tepat lagi. Gitulah. Lepas ini kita boleh tegur kawan-kawan kita tolong kawan-kawan kita, ya. InsyaAllah kita sama-sama tahu. Ya. Okey, alhamdulillah. Kalau gitu setakat ini dulu, nanti tadi kita berhenti 384 ya? Ya, entah saya tengok tanda. 384 betul. Jadi hari ni kerana banyak hujah tajwid, saya tak payah baca lah, ya. Hari ni kira 8 orang tapi yang baca adalah 7. Datin Puteri. Tadi saya tengok 10 orang tapi siapa tak tahu. Okey. Okey, alhamdulillah. Setakat ini dulu. Jadi kita tutup dengan doa dan doa tutup dan tasbih kafarah serta wal as. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Okey, Ani sambung. Allahumma zakirna minhum ajarna wa alimna minhum ajarna warzuqna. Okey, sambung. Lain-lain, Mbak. Tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha bihamdika nashhadu an la wa ilaha atubu illa ilaih. anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa إلا alladhina الذين amanu آمنوا وعملوا wa tawasaw bis sabr. تواصوا Alhamdulillah. بالصبر. Okay, alhamdulillah.